Salam semua. Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan novel seram terkenal tahun 1980-an iaitu Siri Bercakap Dalam Jin, Jilid 1, penulisnya Tamar Jalis. Anggaplah cerita yang disampaikan ini adalah sebagai hiburan semata-mata. Jika ada kebetulan, anggaplah sebagai pengajaran. Dan terimalah kisah berikut ini. Siri 21, Berguru dengan Syaitan, bahagian 1. Datuk tersenyum memandang saya. Dengan pertolongan cahaya bulan yang samar-samar itu, saya lihat ketua pukau terus berdiri dekat tengkorak kering. Tengkorak itu masih juga mengeluarkan buih dan sejenis habuk seakan-akan asap. Menurut Datuk, tengkorak itu diambil dari tengkorak orang mati dibunuh ketika hujan panas. Lebih berkesan lagi kalau tengkorak itu dari tengkorak orang yang mati kena tikam. Tak kira sama ada orang itu mati orang Islam atau tidak. Mengambil tengkorak orang yang mati dibunuh itu harus melalui beberapa ujian yang tertentu. Bila tengkorak itu diambil dari tanah perkuburan, harus dipisahkan dengan badannya. Tengkorak yang sudah dipisahkan dengan badan itu tak boleh menyentuh tanah atau dipegang. Mesti dibawa pulang dengan menggandarnya. Orang yang menggandarnya mesti ditutup kedua matanya dengan kain. Mesti sampai ke rumah sebelum subuh. Tengkorak itu akan disalai sampai kecut. Kemudian dipuji oleh orang-orang yang tahu dengan kerja-kerja syaitan itu. Lepas tu baru diserahkan kepada orang yang memerlukannya dengan syarat bila memasuki rumah orang, tuan rumah jangan dianai kecuali tuan rumah itu bercakap besar atau takbur dan mau menguji kebolehan orang yang menyimpan tengkorak tersebut. Sebenarnya, ilmu pukau ini ada bermacam-macam cara. Tapi, memukau dengan tengkorak cukup berkesan. Kekuatan gaibnya mengatasi ilmu-ilmu pukau yang lain. Begitulah yang dinyatakan oleh Datuk kepada saya secara ringkas. Lihat, mereka sudah bersedia untuk masuk ke dalam rumah, kata Datuk dengan nada suara yang cukup perlahan. Memang benar cakap Datuk. Saya lihat ketua pukau 2-3 kali berjalan di hadapan anak tangga. Dia memerintah anak buahnya memijak anak tangga pertama dengan hati-hati. Saya terdengar selap pintu jatuh. Serentak dengan itu, dalam pintu terbuka. Tuan rumah tercegat dan mempersilakan kaki-kaki pukau memijak lantai rumahnya. Kau tidurlah, kami tak ganggu kau. Cukup lantang suara ketua pukau. Tuan rumah angguk kepala lalu merebahkan diri di muka pintu. Bukan di situ, tempang kau di bilik. Mendengar suara ketua pukau, tuan rumah segera bangun dan menuju ke bilik tidur. Ketua pukau mengambil tengkorak lalu melekatkan pada hujung gelegar rumah dekat tiang seri. Dia bagaikan bercakap sesuatu dengan tengkorak tersebut. Ketua pukau ketuk dinding rumah 3 kali berturut sambil berkata, "Mulakan. Ingat, niat kita hanya mengambil barang. Jangan ganggu anak isteri tuan rumah." Habis saja ketua pukau berkata-kata, seluruh perut rumah terang benderang. Anak buah ketua pukau pun masuk ke rumah. Mereka mencari barang-barang berharga. Lebih dari setengah jam mereka menjalankan kerja tersebut. Anak buah ketua pukau menurunkan barang yang dicuri. Semua barang-barang itu diserahkan kepada ketuanya. Saya lihat ketua pukau masukkan barang-barang kemas ke dalam beg kulit hitam. Kemudian menghitung wang yang dicuri. "Dah selesai?" tanyanya kepada anak buah. "Ambil daun 7 helai dan ranting berkapit 2. Ketua pukau memberitahu anak buahnya. Perintahnya itu segera dipatuhi oleh anak buahnya. Daun dan ranting berkapit 2 lalu diletakkan di bawah rumah. Ketua pukau lagi sekali berhadapan dengan tengkorak kecut. Dia bercakap sesuatu di situ. "Apakah yang mesti kita buat sekarang, Tok?" Saya menyoal Datuk apabila melihat ketua pukau dan anak buahnya meninggalkan kawasan rumah yang dicuri. "Biarkan mereka pergi." Pendek saja Datuk memberi jawapan. Bila kumpulan itu sudah pergi jauh dan Datuk yakin jentera kereta kumpulan pukau sudah dihidupkan dan kereta itu sudah bergerak, Datuk pun mengambil ranting berkepit 2 dan selai daun di bawah rumah. Semua benda-benda itu Datuk bawa pulang ke pondoknya. Sebaik saja Datuk sampai ke pondok, dia segera menyalakan pelita dan menghidupkan bara api di tempatnya. Daun yang selai itu dilayarkan ke api pelita. Manakala ranting berkapit 2 dipatah-patahkan lalu ditaruh ke dalam tempat bara api.
Saya tidak bertanya kenapa Datuk melakukan semua kerja itu. Saya lihat Datuk terus termenung di depan bekas bara api sambil menaburkan kemian ke dalamnya. Aku harap orang-orang yang mencuri itu akan datang menemui aku siang esok, kata Datuk dengan nada suara yang tenang. Saya terus diam dan merebahkan badan di ujung lutut Datuk. Lepas itu saya buat tak tahu apa yang Datuk buat, tapi saya dikejutkan oleh Datuk ketika azan subuh menguasai kampung. Pagi itu, Din Kerani menemui Datuk dan mencarikan pada Datuk apa yang berlaku di rumah ketua kampung. Datuk juga diberitahu barang-barang yang hilang dinilaikan lebih daripada RM6,000, termasuk wang tunai yang berjumlah RM2,000 hasil dari penjualan tanah isteri ketua kampung di Rendang Sawah dekat Batu Gajah. Secara terang-terangan, Din Kerani melahirkan rasa kesal kerana Datuk tidak berjaya menahan kejadian pukau itu dari berlaku. Malah, Din Kerani meminta kata putus dari Datuk sama ada dia sanggup menjalankan kerjanya atau tidak. Kalau tidak sanggup, Din Kerani mahu mencari orang lain. Apa kau fikir menangkap orang berilmu sama dengan menangkap anak ayam? Tanya Datuk kepada Din Kerani sambil membeliakkan biji mata. Saya dah tak boleh sabar. Semua orang kampung dah tahu saya membawa awak ke sini untuk mengatasi masalah ini. Kalau tak berjaya, tentulah saya malu. Kenapa kau begitu? Bodoh. Begitu orang kampung. Apa kau tak boleh sabar sikit? Nada suara Datuk yang meninggi itu membuatkan Din Kerani termenung panjang. Dia bimbang benar kalau rumahnya akan menjadi mangsa ketua pukau. Datuk minta Din Kerani menunggu di pondok hingga pukul 4 petang. Buat apa? Untuk melihat ketua pukau. Mendengar cakap Datuk itu, air muka Din Kerani segera berubah. Dia bagaikan tidak percaya dengan apa yang dicakapkan oleh Datuk. Mana mungkin pencuri mahu menyerah diri kalau tidak ditangkap, fikir Din Kerani. Benar atau berjenaka? Din Kerani minta kepastian. Benar, jawab Datuk dengan tegas. Entah apa malangnya, ramalan Datuk tidak menjadi kenyataan. Hingga jam 5 petang, ketua pukau yang diharapkan itu tidak datang. Satu tamparan yang cukup hebat dalam tugas Datuk. Belum pernah dia mengalami perkara itu sebelumnya. Mukanya merah padam. Din Kerani tidak mahu bercakap walau sepatah pun dengan Datuk. Dia meninggalkan pondok dengan 1000 pertanyaan. Orang ini benar-benar handal dan dia tidak akan tunduk kepada sesiapa. Keluh Datuk sambil merenung ke muka saya. Dia terus mengambil air sembahyang lalu menunaikan fardu asar. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Datuk selepas sembahyang. Saya lihat dia tertungguk depan tikar sembahyang sambil membuka beberapa buah kitab. Habis membaca kitab, Datuk membaca surah Yasin. Datuk berhenti melakukan semua itu setelah masuk waktu maghrib. Saya dan Datuk sembahyang di pondok. Bila masuk waktu isyak, saya dan Datuk berjemaah bersama-sama orang kampung di surau. Di surau, orang-orang kampung membentuk satu jawatan kuasa bertindak mengawal kampung. Mulai malam itu, 5 orang lelaki dikendaki mengawal kampung mulai jam 9 malam hingga 2 pagi. Dari pukul 2 pagi hingga 6, orang yang lain pula datang mengambil tugas itu yang berjumlah 5 orang juga. Din Kerani dipilih sebagai ketua gerakan tersebut. Dia diwajibkan berada di surau setiap kali lepas waktu sembahyang isyak. Saya merasa kurang senang hati terhadap sikap orang-orang kampung pada Datuk. Mereka buat tak kisah dengan Datuk. Tidak seperti mula-mula Datuk datang dulu. Barangkali mereka mula sedar bahawa Datuk tidak mampu bertindak lebih jauh lagi untuk mencegah kejadian pukau. Meskipun begitu, Datuk tidak merasa kecil hati. Dia tetap melayan orang-orang kampung dengan baik dan beramah. Dia bercakap dengan Tok Siak. Dia menyapa Tok Imam dan Ketua Kampung. Sebelum pulang, Datuk bercakap dengan Din Kerani dan Datuk minta Din Kerani datang ke pondoknya kira-kira pukul 1 malam. Malam itu, Datuk tetap berusaha untuk membekas Ketua Pukau. Dia berazam untuk menangkap Ketua Pukau itu dan mahu menasihatinya supaya jangan meneruskan pekerja yang boleh menyusahkan orang ramai. Datuk mahu menasihatkan Ketua Pukau itu supaya mencari rezeki yang halal. Datuk membentangkan kain hitam di tengah ruang pondok. Dia meletakkan keris panjang di tengah kain. Mangkuk putih yang berisi air ditempatkan di bucu kain hitam sebelah kanan. Bucu sebelah kiri diletakkan tempurung serta sabut.
Datuk berdiri tegak menghadapi benda-benda itu semua. Datuk memakai seluar hitam dan baju hitam serta pinggangnya diikat dengan kain merah. Kepala dililit dengan kain kuning. Datuk berdiri sambil memeluk tubuh. Datuk terus membaca surah Al-Iqra hingga tamat. Selepas itu, Datuk membaca Al-Fatihah. Sebaik saja Datuk selesai membaca, dengan tiba-tiba mangkuk putih yang berisi air bagaikan meletup. Air melimpah ke atas kain putih. Datuk terus duduk. Keris panjang saya lihat bergerak sendiri menuju ke bucu kain hitam sebelah kanan. Wajah Datuk cukup cemas. Peluh halus muncul dengan tiba-tiba di dahi luasnya. "Orang ini mencabar aku," kata Datuk pada saya. Cepat-cepat Datuk membuka bungkusan kain kuning yang disimpannya dalam beg rotan. Dia mengeluarkan sebilah keris pendek berulu gading. Mata keris itu kelihatan berkarat. Datuk pernah menceritakan pada saya bahawa keris itu memang dibawanya dari Jambi, Indonesia. Itulah satu-satunya peninggalan orang tuanya yang dapat diwarisinya. Keris itu pernah digunakan ketika menentang Belanda di Aceh. Besinya dikutip dari besi-besi sekitar Aceh dan Jambi. Dibuat dengan tangan. Mata keris itu sudah ditaruh racun getah ipoh, kata Datuk pada saya suatu masa dahulu. Datuk juga memberitahu keris tersebut pernah membunuh beratus-ratus tentera Belanda. Keris itu disimpan dalam busuk di bawah rumah. Bila orang tuanya mahu meninggal dunia, keris itu diserahkan kepadanya dengan syarat dia tak boleh memijak bumi Jambi sampai akhir hayat. Kalau mahu keris itu menyimpan bisa dan kuasanya. Hanya itu sahaja yang saya tahu tentang keris tersebut. Datuk terlalu merahsiakan tentang keris itu dari anak cucunya, kecuali saya. Datuk melayarkan mata keris ke atas bara. Saya lihat keris itu bertukar kemerah-merahan. Di mata keris tersebut timbul huruf-huruf Jawi, iaitu 2 kalimah syahadah. Datuk menyimpan keris kembali. Dia merenung di tembikar mangkuk putih yang berselirak. "Kau memang mahu menghancurkan aku!" Tiba-tiba saya terdengar satu suara dari arah kanan. Saya segera menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di situ. Dari mana datangnya, saya sendiri tak tahu. Datuk merenung lelaki itu dengan pandangan yang tajam. "Aku sebenarnya tak pernah tenang dan aku harap kau akan memberikan ketenangan itu pada aku." Lelaki itu bersuara lemah. Datuk terdiam. Saya lihat Datuk seperti berada dalam keadaan yang tak tentu arah. Datuk menarik tangan saya dan saya pun segera mendekatinya. Dalam keadaan yang agak tenang itu, Datuk sempat memberitahu saya bahawa lelaki tua yang kelihatan itu adalah kenalannya yang sama-sama datang dari Jambi.